أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi tuan pengurusi masjid kita, Masjid Qaryah, barisan jawatankuasa pengurusan dan pentadbiran masjid kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, tuan-tuan yang hadir bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kita kehendak yang kuat untuk kita melakukan perkara-perkara yang disukai, yang bertepatan dengan syarak, dan juga kita ada kekuatan dan kemahuan untuk meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, yang ditegah oleh syariat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sambung perkongsian kitab kita Mutiara Ihya Ulumuddin ini. Kalau dalam kitab ini kita akan masuk tajuk baru, hak-hak jiran. Ini rasanya tajuk yang sangat lekat dengan diri kita, dengan kehidupan kita. Sebab kita di mana-mana pun hidup berjiran. Kalau kita hidup di taman pun macam saya ni, lagi rapat jiran. Duduk di sana kampung pun tetap juga kita berjiran. Dan kadang-kala jiran ini lebih rapat hubungan dia dan lebih cepat bantuannya, pertolongannya sampai kepada kita di saat kita memerlukan pertolongan. Jadi hak-hak jiran ini antara hak-hak yang ada disebut, dijaga dan diraikan oleh syariat kita. Di samping tu jangan lupa tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga jiran kita, bahkan saudara seakidah dengan kita, iaitu saudara kita di Palestin. Hari ini sedang dibantai oleh Israel laknatullah, ya, dalam keadaan peperangan yang tidak seimbang dan juga satu peperangan yang bersifat kebinatangan. Al-Qassam, kalau orang perempuan, kanak-kanak, tempat tinggal, dia tidak kacau. Tapi kalau tentera, memang dia tangkap dan dia bunuh. Tapi Israel, mana tempat orang berlindung, situlah dia bunuh. Di masjid, dia bom masjid. Di hospital, dia bom hospital. Kan? Jadi maknanya satu sifat kebinatangan yang ada pada
Israel. Dan kuasa-kuasa besar juga, Britain, Amerika, memberikan sokongan. Kita berkumpul duit, hantar makanan, hantar perubatan. Amerika bukan hantar makanan, dia hantar senjata. Dalam perang, maka senjata lebih utama kepada mereka. Tetapi kita tak boleh hantar senjata. Kalau kita hantar senjata, kita dianggap pengganas. Tapi bila dia hantar senjata, dia dianggap menjaga keamanan dunia. Inilah satu definisi gambaran yang dibuat oleh dunia barat, mempengaruhi kita sehingga kita pun akan menjadi terikut dan akan terperangkap dengan definisi-definisi yang mereka buat. Mereka tolong Israel dengan senjata, dengan ringgitnya, dengan apa tenteranya, maka dia dikatakan bertindak di atas keamanan negara dunia. Kita kalau hantar, tak boleh. Ya? Ini dia hakikat yang berlaku hari ini, yang kita kena doakan. Sebab itu saya bersetuju dengan pendapat beberapa orang yang mengatakan bahawasanya di saat ini, sekarang ini, barang siapa ada duit nak pergi buat umrah sunat dengan menyumbang kepada Palestin, saudara kita di sana yang keadaan sangat dahsyat, maka kalau kita melihat kepada mana lebih aula kita menyumbang kepada membantu saudara kita di sana daripada kita tapi kalau dah bayar tu pergilah. Ini maknanya yang belum lagi. Baik, saya sangat bersetuju sebab berdasarkan kepada takdimu aham ala muhim. Hendaklah kita mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Apabila ada suasana dan keadaan tertentulah. Tapi kalau dah aman di sana nanti, dia bertukar balik kepada hukum asal. Muka surat 493, hak-hak jiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa jiran mempunyai hak-hak. Mempunyai hak-hak dia. Selain hak-haknya sebagai sesama Islam. Maknanya ada satu hak kita sesama Islam, dan juga dia berjiran dengan kita, maka ada lagi satu lagi hak jiran pula. Maka kita ada sana ada dua. Hak dia sebagai jiran kita, kemudian dia seagama dengan kita, maka hak saudara seagama ataupun saudara seakidah. Yang sebelum ni kita dah kongsikan. Jadi dia kata, apabila jiran sememangnya seorang yang beragama Islam, dia Muslim, dalam macam di kampung-kampung mungkin tidak terasa lah, tapi kalau taman tu ada, kan ada rumah-rumah yang untuk bukan bumi putera, orang bukan Islam, ya, orang bukan Islam. Jadi ada jiran, ya, di sana pun kita cakap tentang yang seagama. Mereka memperoleh hak-hak sebagai orang Islam, ada hak dia sebagai saudara seagama, dan juga dengan haknya sebagai jiran, ada dua hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jiranu salasatun, jarun lahu haqqun wahidun, wa jarun lahu haqqani, wa jarun lahu salasatu huquqi. Jiran itu ada tiga golongan. Jiran itu ada tiga golongan. Ada jiran dia kata hanya dia ada satu hak saja, kita kena tunaikan hak dia satu saja. Tapi ada jiran dia ada dua hak yang perlu kita raikan. Dan ada jiran yang dianya tiga hak. Fajaru lahu salasatu huquqi, maka dia kata jiran yang padanya ada tiga hak, ajaru muslimu dzurrahim, iaitu jiran itu dianya adalah beragama Islam, dia seorang Muslim. Dia beragama Islam. Bukan hanya beragama Islam, dzurrahim.
Kita dengan dia ada ikatan silaturahim ataupun ada hubung keluarga. Mungkin pangah kita, pak long kita, pak tih kita, mungkin abang kita. Itu semua jiran kita. Jiran dia dah muslim. Lepas tu pula bukan hanya muslim, bahkan dia keluarga kita. Ya. Jadi situ dia kata, yang macam ni, falahu hakun jawari, maka ia mempunyai hak sebagai jiran. Dia keluarga kita dalam muslim, maka haknya ada, hak sebagai jiran. Ya. Kemudian dia kata, wa haqqal Islam, dan juga hak sebagai jiran satu. Hak dia sebagai seorang muslim, kita muslim, dia muslim, dua-dua. Kemudian dia kata wa haqqur rahim, dan juga hak dia sebagai dia itu keluarga kita. Ada tiga situ, kan? Ada tiga. Kemudian lagi disebut wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun jiran yang padanya ada dua hak sahaja. Apa dia? Fal jaru muslim, dia tu jiran kita tapi dia Islam, maka hak Islamnya ada. Hakul jawari wa hakul Islam, dia ada dua hak. Hak sebagai jiran kita dan hak sebagai saudara seagama pula. Dia jiran kita dan dia seagama dengan kita. Dua hak. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid, adapun yang mana dia ada satu hak sahaja, fal jarul musyrik, iaitu kita berjiran dengan dia. Berjiran dengan dia, dia seorang musyrik, maka bukan Islam lah. Ini mungkin di taman-taman adalah, kan? Dia bukan orang Islam, dia bukan keluarga kita, tapi dia jiran kita dekat, maka ada hak jirannya. Jadi orang macam tu pun tetap kita raikan sebagai jiran, ya. Tetapi ada sempadan-sempadannya. Ada sempadannya. Kalau kita melihat kepada contohnya hari raya, kan, hari raya kita, dia datang rumah kita, tak ada masalah. Sebab Islam ni agama yang mulia, agama yang paling tinggi. Siapa agama pun datang, tak ada hukum. Tetapi bila raya dia, yang ini kita kena tengok. Kalau raya itu berkaitan dengan akidah yang sesat, kita tak boleh raikan bersama, kena jelas. Tetapi kalau sekiranya hari raya itu berkaitan dengan bangsa dia, hari raya yang berkaitan dengan bangsa dia, maka kita tidak ada masalah untuk datang. Tetapi dengan ada syarat. Imam Asy-Syafi'i letakkan syarat. Kalau sekiranya hari raya itu hari raya meraikan tentang perkara yang berkaitan akidah agamanya, haram. Jangan pergi walaupun jiran. Macam mana pula dia jiran saya? Tak boleh. Itu batas sempadan jiran. Tetapi kalau sekiranya sambutan raya itu tidak kena mengena dengan akidah, tetapi sebaliknya hanya sekadar kena mengena dengan adat budaya bangsa mereka, boleh. Maka datang juga syarat. Boleh bukanlah boleh dengan sebebas-bebasnya, dibolehkan dengan syarat. Dibolehkan dengan syarat. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, okeylah jiran. Tak masalah tu, jiran kan, lepas. Tapi kalau kiranya Cina tu bukan Muslim, kita orang Rambau, dia duduk dulu dekat Kelumpur, kita tak kenal dia, tiba-tiba kita berhenti, langsung nak jalan raya, tak boleh. Sebab jiran pun tidak. Tadi hak tu. Okey. Syarat tu, dia jiran kita, dia kawan kita. Okey. Yang keduanya, hendaklah jangan kita memakan hidangan
dijamun itu ada yang bertentangan dengan syarak, yang haram lah. Kan minuman dia, makanan dia, jangan kita makan. Sebab itu tegahan syarak. Meraihkannya dengan bersyarat. Yang pertama, kerana kita kenal dia di jiran kita. Yang kedua, jangan kita memakan ataupun kita minum apa-apa hidangan yang terkandung di dalamnya perkara yang ditegah haram pada syarak. Okey, walaupun di jiran kita, ya. Baik. Jadi ada yang 3 hak, ada yang 2 hak, ada yang 1 hak. Ingatlah bahawa seorang musyrik pun mempunyai hak-haknya sebagai seorang jiran. 1 hak dia. Apa contohnya? Contohnya dia banjir. Kan banjir. Kita pun jatan kuasa buatlah gotong royong membersihkan rumah dia pun kita boleh masukkan senarai untuk dibersihkan. Jangan pula tak boleh dia tu bukan Islam, tak payah dah. Kita ni cara orang Islam je. Tak boleh. Kita telah melanggar hak jiran. Masukkan senarai rumah-rumah yang perlu kita kerah tenaga untuk membantu membersihkan mereka yang ditimpa bencana musibah banjir. Itu rumah. Tapi kalau sekiranya kuil, kalau sekiranya tempat sembahan yang mensyirikkan Allah, tak boleh. Hukumnya haram. Atas alasan apa pun tak boleh. Walaupun ada dulu orang kata tak apa, dari sudut keharmonian kaum dibolehkan. Saya terus terang mengatakan hujah sebegini, pendapat sebegini adalah pendapat liberal. Pendapat liberal. Bukan pendapat yang selari dengan syariat. Membersihkan kuil kata boleh sebab keharmonian kaum, itu liberal. Syariat tak. Kita tak boleh membersihkan kuil. Kuil tu ditimpa lumpur dan sebagainya. Kita buatlah kononnya semua kaum sama-sama membersihkannya. Taman tak ada masalah, perumahan tak ada masalah. Tapi nak tunjuk keharmonian, kita ni bangsa yang harmoni, nak tunjukkan hebat, maka bersih kuil tak boleh. Kena tegas, kena jelas. Hukum agama tidak membenarkannya. Ya? Walaupun dulu ada mengatakan atas dasar keharmonian kaum, sebab kita ni berbilang bangsa, maka diharuskan. Tidak ada. Boleh rujuk mana-mana fatwa, mana-mana pendapat ulama, kecuali pendapat orang yang berpahaman liberal yang melampau. Dan yang tak boleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ahsin mujawarata man jawara takum mu'minan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Kharati. Tidak sebut di sini hadis ini apa martabat dia, tapi boleh kita bacalah, tengok. Berbuat baiklah dengan orang yang menjadi jiranmu. Dengan demikian engkau akan menjadi seorang mukmin. Maknanya nilai dia tinggi. Nilai seorang mukmin itu antaranya dia buat baik. Itu lambang susuk tubuh seorang mukmin. Saya ingat dulu, dulu saya sekolah, dia tanyalah guru kita, cikgu, kalau kita balik sekolah kita curi buat temikai Cina, kan nak balik daripada rumah, pas-pas ada lalu ladang sawit, sementara sawit dia besar, dia tanam buat temikai. Dia tak tunggu hasil, dia tunggu sawit tu ambil lagi kan. Temikai copek, jadi dia tanam sawit, sebelum naik dia tanam temikai. Kita balik sekolah dah hago, jalan kaki tuan-tuan 5 km menyenjeng. Dulu cikgu big rotan tu kan, yang tangkai apa tu, tangkai dawai yang balut dengan plastik tu, tanggal plastik tanggal dan dawai tu, tangan merah kan. Lampak temikai pergi makan, caranya lagi cikgu kata kalau ambil kita curi temikai Cina macam mana cikgu? Kalau Cina boleh, dia kata. Kita pun pakailah. Rupa bila saya belajar tu tak boleh. Bila saya belajar rupa tak boleh, tuan-tuan. Walaupun temikai itu dipunyai oleh orang bukan Islam. Itu hak. Tak boleh.
Jadi maknanya berbuat baiklah dengan orang yang menjadi jiranmu, dengan demikian engkau akan menjadi seorang muslim. Ya. Dikaitkan jiran dengan susuk tubuh seorang muslim. Ada banyak lagi sabda Nabi, mazala yusini Jibril bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril sentiasa mewasiatkan kepadaku, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya berbuat baik kepada jiran. Macam itulah gambaran dia. Sentiasa Jibril beritahu, kan? Sehingga aku menyangka, punyalah kerapnya, galaknya Jibril berwasiat tentang baik jiran ni, sehingga aku menyangka, kata Rasulullah, bahawa jiran akan diberi hak sebagai pewaris. Kita meninggal dunia, sehingga harta kita pun boleh diwarisi. Macam itulah gambaran betapa jiran ini terlalu rapat dengan kita, kan? Iaitu banyak hak-hak jiran, kan? Sayyidina Umar sendiri pun punya kalam dia. Kalam Sayyidina Umar mengatakan, apabila kamu memasak, hendaklah lebihkan kuahnya dan diberi sedikit kepada jiran, menggambarkan bahawa kalau macam mana pun kuah ini soganlah nak bagi, takkan nak bagi kuah je, nak bagi ikan pula tak cukup. Nak bagi kuah boleh, banyakkan kuahnya, maknanya banyakkan kuah, boleh bagi kuah tu kepada dia. Itu menggambarkan bahawa bagaimana Islam sangat menjaga hak jiran. Malu tu di belakang, hak itu kalau kita macam mana pula nanti kita bagi kuah je dia umpet. Tu siapa bagi ni? Kuah. Jiran sebelah bagi. Apa nak kuah ya pula? Dia bagi. Itu tafsiran orang Melayu. Tapi tafsiran Sayyidina Umar menggambarkan bahawa betapa kita kena jaga hak jiran, sampai kalau begitu pun kena buat. Ya, kerana hak jiran itu. Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Lagi pula hadis ini, kan? Ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, itu ukuran dia. Sempadan ataupun satu neraca nak tahu barang siapa dia beriman dengan Allah, dia beriman hari akhirat, apa neraca yang nak ditimbang tu? Apa tanda dia? Apa tanda dia? Tanda orang rumah kata sihat. Contohnya, tanda orang kata sihat. Dulu masa kahwin kita, dia 50 km, 2 kg. Sekarang dah 70 kg. Itu sihat. Ada tanda dia. Kan? Oh ya, rumah kau makin, itulah sihat kan? Aku cukup pergi makan. Kan? Dia duduk dalam kahwin aku, alhamdulillah cukup makan, kan? Jadi jangan risau tuan-tuan, bahawa kita pandai menjaganya. Ada tanda. Jadi tanda yang boleh kita sukat, kita yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, dua tu, falyukrim jarahu. Dia kena memuliakan jirannya. Maknanya situ dia punya ukuran dia. Mulakan jiran, kan? Macam orang lah, kita tengok orang tu bersih, nak tahu dia bersih tak pun bersih, walaupun kita jumpa sekali, kan? Kita tengok dia punya keretanya, kan? Kereta. Saya buat kereta anak hari ni, dia balik daripada college. Dia memanglah hari Jumaat dia balik. Dia balik tu macam nak beli 1 sen. Dia kata, kau ni bang, kau beli 1 sen ke tu Ahad? Kau nak balik bila kau ke sekolah ni? Ahad bang. Habis tu kau balik petang Jumaat, petang Ahad nak balik, tapi kau punya barang ni 3 beg. Dalam kereta tu dia bawa tu. Tengok Allah kata, penuh dengan barang dia. 3 beg tuan-tuan. Rupanya dia balik, buat balik pakaian kotor, basuh di rumah. Kan? Kita dulu tidak, saya di Mesir tuan-tuan, 5 tahun tak pernah balik. 5 tahun pergi Mesir, tak pernah balik.
Tahun 84 saya ke Mesir, tak pernah balik. Sekali pun tak pernah balik. 5 tahun dah habis belajar, baru saya balik. Belajar di Kedah. Masa tu cikgu kita penggal cikgu kan. 3 penggal kan. Penggal tu lah balik. Cuti penggal tu. Tak ada nak balik hujung bulan, tunggu cuti penggal. Tapi anak kita ni ialah istimewa, hebat dia. Minggu sudah balik. Kau tak minggu balik. Rupanya memang. Ya. Jadi tengok kereta, bersihlah dia. Saya pernah seorang sahabat tuan-tuan, saya kagum tengok dia, bersih sangat. Satu hari saya intai dia daripada pihak pengetua tu, saya atas pengetua nampak parking kereta dia, saya intai. Dia di fikir saya kagum dengan kereta dia, bersih, tayar hitam, hujan lobek ke, selagi tengok bersih. Saya tanya dia, Ustaz, macam mana Ustaz jaga kereta? Saya kagum lah. Malam jangan lobek Ustaz balik hari ni. Dia kata setiap hari sebelum tidur dia tidak akan tidur kecuali dia kilatkan kereta. Tayar tu dia carry-nya, dia lap-lapnya, tengok dia tidur. Lepas tu satu hari tu dia balik, saya hintaikan. Saya hintai daripada bilik pengetua tu. Dia tak nampak, saya hintai, tengok dia. Orang lain, cikgu lain kan, tip-tip buka remote kan, masuk jalan. Termasuk saya. Dia tak, tip-tip dia buka pintu, dia buka empat-empat, dia buka belakang. 5 lah. Bonet dia buka, empat-empat dia buka. Saya ingat buat apa? Rupanya dia keluarkan dia kibih, pelan-pelan pakai kibih, dia masuk balik, alas kaki lah. Saya ingat selesai yang tu je. Pori belakang keluar vacuum tuan. Vacuum tangan tu. Ring. Saya kata patutlah. Kan? Patutlah. Patutlah. Sehingga akhirnya dia kata Mavi lama tu. Dia nak beli kereta baru. Nak beli kereta baru. Adalah seorang cikgu, anak murid jugalah. Dia dari cikgu dah. Dia nak beli kereta second hand, beli kereta dia. Beli kereta dia, cikgu tu saya pengetua. Yang ustaz ni beli kereta JPK. Cikgu dia juga, saya pun cikgu dia cikgu dia juga. Dia parking nun kat jagang. Itcon tuan-tuan, daripada pintu pakai Itcon tu, cikgu tahulah dan kaki mendapak kan. Saya panggil ustaz tu, ustaz, kenapa ustaz jauh sangat letak kereta? Sini yang parking kereta beratur pun ni. Saya malu ustaz. Apa nak malu lah? Kereta ustaz ni kereta dulu saya beli tu. Kang dia tengok. Dah beralih kereta tu je malu. Sebab tayar tak macam dulu lagi dah kan. Dia pakai jauh kat jalan kaki dia. Sebab dia malu pada. Sehingga orang dah beli kereta dia pun, tuan kereta yang baru ni malu. Takut nampak oleh tuan kereta yang lama ni. Itulah tuan-tuan. Wallah itu. Jadi maknanya ada dia punya benda yang kita nampak. Beginilah orang yang beriman dengan Allah dan di akhirat, kita tengok fal yukrim jarahu, maka apa dia memuliakan jiran. La yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu biwa'iqah. Tidaklah sempurna keimanan seorang hamba itu sehingga jirannya berasa aman dari kejahatannya. Itu pun satu lagi kehebatan, kan? Jiran tenang, seronok jiran kita, bermakna itulah nilai keimanan. Tapi kalau jiran tu susah tuan, kita hidup pun tak sedap dengan dia. Ada orang mengadukan saya, dia duduk taman rumah rapat lah. Pasang pagar, rumah tu adalah pagar, tapi pagar tu tinggi ni tuan, rumah terbiasa harga rumah murah, tinggi ni pagar tu. Boleh melangkah pergilah. Ustaz dia kata, saya nak mengadu ustaz. Apa dia? Macam mana kita nak buat jiran sebelah selalu kait nio saya. Dia beli, dia ambil dia ada kampung, ambil nio dekat 20 biji ke letak ni sebab dia ni meniaga nasi lemak. Nasi lemak ialah bukanlah meniaga besar-besar sangat, meniaga setakat dekat payung gitulah kan tuan kan. Jadi kelapa 20 biji, ada yang 40 biji untuk dia kelapa dekat kampung, ambil dekat rumah mak dia, rumah tanah kampung. Tapi dia tahulah kelapa tinggal 10 biji tahu. Tapi kita tengok hilang 5 biji. Satu hari dihintailah. Suami kerja pula kerja, dia duduk nunggu hintai. Ya tuan-tuan, datang jiran sebelah pergi kait kelapa tu. Jadi dia tanya saya, macam mana nak buat ustaz? Dia kata, jiran kait kelapa saya.
Saya kata yang pertama sekali, kalau kita berjiran kan, pergi jumpa dia, beritahu dia bahawasanya benda yang dia buat tak baik, tak betul. Dia tahu dia tu tak betul, pada syarat nak betul kan, tak betul. Dan beritahu dia kalau dia nak minta, dia nak minta, dia minta 5, kita bagi 2 kan. Beritahu dia. Apabila kita tak beritahu, susahlah perangai dia tu akan berterusan kan. Beritahu. Dan saya kata benda yang dah diambil itu kita halalkan. Beritahu. Kadang-kadang bila kita beritahu, nampak dia aku ambil, dia taubatlah, tak nak ambil lagi dah. Kan? Jiran tuan, la yamna ahadukum jarahu ay yaghriz khashabatan fi jidar. Janganlah seseorang antara kamu melarang jirannya apabila ia hendak memasukkan kayu dalam dinding rumahnya. Hadis sahih ni, rawah Bukhari dan Muslim. Jangan seorang antara kamu, kitalah, melarang jirannya apabila hendak memasukkan kayu dalam dinding rumahnya. Maknanya apabila dia nak baiki rumah, mungkin bising sikit kan, bertukang, jangan kita larang, sebab dia buat tu dasar keperluan kan, berdasarkan keperluan. Tapi kita wa amruhum syura bainahum, itu kaedah dia. Berbincanglah, bermusyaratlah apa je urusan. Okey, kadang-kadang takkan berumah ni dinding berfungsi kan. Pemaju buat pagar je, kita pula nak tembok, dan tembok tu akan tinggi, maka apa? Bagi saya, kita kena tanya dia. Saya, pengalaman tuan-tuan saya memang macam tu, rumah semedi tu kan, rumah semedi macam mana. Lepas tu rumah sebelah tu pagar, saya nak pasang dinding sikit, bahagian dapur tu akan keluar pintu dapur, akan pergi ada tanah luar. Saya dah minta tanah luar, kena keluar pintu dapur, pergi tanah luar. Saya buat satu pintu luar, mudah. Kadang-kadang tetamu datang rumah kita, dia tak nak masuk dalam rumah kan, dia lebih selesa tanah di luar. Jadi saya fikir kalau anak dara saya keluar, rumah saya keluar, kena tutup aurat. Jadi pagar yang dipasang jaring tu dia sesuai lah. Jadi saya kena pagar sedikit, lebih kurang di tiang ni ke situlah, untuk melindungi. Saya pun hubungi dia. Saya kata, tuan, saya nak pagar daripada sini ke situ. Tujuan ni. Saya katalah, beritahulah ni abang nanti keluar ni sebenarnya rumah tanda datang luar ni. Tapi yang dari sini sampai ke hujung tak, tuan. Itu dia tak kekalkan. Dia ada 80 kaki kan. Saya ambil 20 kaki je, saya kata. Yang 60 kaki tu tetap untuk melindungi itu ya. Dia kata, Ustaz buat Ustaz, kita bagi 2, dia kata. Dia punya bayaran tu lah. Ustaz buat Ustaz, dia kata, kita bagi 2. Kalau kata 5,000, saya 2 semah, Ustaz 2 setengah, dia kata. Saya kata tak payah. Sudah izin je. Kalau izin lah. Tak apalah Ustaz, dia kata. Tak. Saya kata sudah izin je. Rupanya dia setuju juga tuan-tuan. Sebab dia pun rupanya dia buat daripada dapur tu dia buat apa tu pisang sikat. Luar tu ada tempat je mengetai petang-petang kan. Bila saya buat tu dia pun aman, saya pun aman. Maksud aman tu dia boleh mengetai tanpa pakai tudung rumah dia. Saya pun boleh keluar masuk rumah saya, anak saya. Itu dia kata minta. Jadi berbincang, tak ada masalah kan. Begitulah, jangan halang dia. Ya. Abu Hurairah berkata, mengapa kamu semua kelihatan menentang? Demi Allah, pasti akan saya lemparkan itu ke bahumu. Maknanya jangan hak-hak dia kan. Sebaliknya kita berbincanglah sebaik-baiknya. Kadang tuan jangan main tuan-tuan ya. Bab tu pun kita boleh berkelahi. Bab itu pun kita boleh berkelahi. Ya. Dia pasang tembok, kita marah kan. Dia gantung baju julu. Ni macam piramid tu kan. Apalah pasal baju julu pula dia punya penyidai kan. Bincanglah baik kan. Tapi betul juga itu bilik kita dia julu tu. Bincanglah. Dan tapi dia pun mesti berakhlak sebagai hak jiran. Kalau dia berakhlak hak jiran, dia tak akan julu kan. Kan? Sama jugalah bertukang. Janganlah bertukang. Dikaitkan juga dengan kita kenduri kahwin. Ya, kenduri kahwin di taman, di rumah kita sewa karaoke.
Ya. Sampai jam 11 malam, apa yang saya maklum ianya dibenarkan pada undang-undang. Tapi sampai 2 pagi karaoke, panggil pula abah dia, panggil mana ayah pengantin untuk menyiapkan sebuah lagu. Untuk lagu ini tuju pada mak, tak payah 2 pagi tuan, sebab dia dah mengganggu jiran. Bagi hak jiran tu ada. Bagi saya lah, tak usahlah pakai 11 malam. Kalau nak karaoke pun mungkin agaknya bermandai dengan kan waktu solat dijaga. Maghrib isyak tu jangan pula, lepas tu buat sekejap, lepas tu awal. Kalau boleh tak ada langsung lagi bagus kan, buat di apa di waktu kera'ian saja. Bila kera'inya besok pagi, esok pagi itulah. Dia mula daripada pagi datang dia pukul 10 tu sampai pasang memang kita punya program habis pukul 4. Habislah pukul 4 pukul 5 habislah selesailah. Kalau abah pengantin nak karaoke time tu lah. Ya, janganlah tu. Gitu. Tapi kadang-kadang ada orang sewa malam lagi sebab nak berjaga, nak masak-masak kan. Melih lambu, melih kabau, jadi malam tu nak memasak, kita nak berjaga, panggil karaoke awal sikit. Dua hari karaoke tak ada masalah, dia engkau panggil seminggu pun aku datang. Sebab engkau bayar. Dia tak kisah. Tapi hak jiran. Jadi kita kena jaga hak jiran itu. Anak kecil kan. Sama juga taman raya. Kita kalau maklum time raya ni mana taman kan ada anak kecil bakal meracun. Meracun bola tu kan. Saya marah anak saya jangan bakal meracun. Jiran dekat okey ni saya kata. Anak kecil dia nak tidur tu. Jangan. Jadi apa beli yang sesuai. Apa tu cikgu meracun lalat. Itu boleh lah kan. Tapi kadang-kadang tak seronok pula kita nak yang berlantung tu. Kalau boleh rumah jiran tu pecah gelas dia pun. Saya ingat lagi tuan betul. Saya ingat lagi masa tu bujang kecil taklah kecil bukan jam 4 jam 5. Okay. Sepupu saya askar komando. Dia lah kerja dulu lah. Dia balik, dia kumpul ada 6 orang kawan dia. Dia buat apa tu kebait, lubang kebait tu dia boleh masuk. Lubang kebait tuan, lubang kebait orang boleh masuk, punya besarnya dan ditimbun tanah macam busut. Tuan-tuan sekalian, ni betul ni. Dibakarlah. Jiran belah rumah pecah pinggan. Kayak gogar tuan-tuan. Satu kampung terdongak gung. Tak ini dia kata ini kebaik koji lah ni itu. Itu kan. Tak tahulah dia saya pergi tuan, saya pergi tengok sebab tak ada dekat bukan jiran. Saya pergi tu minat bunyi tu bergogar. Saya pergi tengok rupanya dia bakal kebaik tuan-tuan. Dia punya kebaik satu timbur tu. Timbur baldi tu. Dia punya apa dia tu? Apa dipanggil tuan-tuan? Ni kebaik tu kayu panjang kan. Anak jolok dalam tu kan. Bukan tin susu. Timbur baldi tu. Tuan bayangkanlah dia punya dalam dia dan lubang besar orang boleh masuk. Itulah tengok sejarah masa. Memang tuan-tuan tak payah orang lain kebaik orang kalah. Sebab dia punya falsafah siapa paling kuat dia menang. Tak ada pakai. Tapi bila dia bunyi orang lain pun boleh dengar tu. Oi dia kata tak lawan kebaik dia tu. Kan. Tapi sekarang ni kebaik anak buah saya buat dia buat pakai tin reset. Kata reset tuan. Saya kata, ke mana kau belajar ni? Dalam YouTube dia kata. Dia pun tengoklah. Pandai saya buat. Kan? Baik, tapi bahaya. Baik tuan ya. Jadi hak jiran jaga. Sikit lagi saya sambung. Pernah dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ada seorang wanita yang ada siang harinya dia berpuasa. Pada malam harinya dia mendirikan sunat ya. Tetapi dia suka mengganggu jirannya. Kalau tengok pada amalan dia tu masya-Allah. Siang dia puasa, malam dia seorang yang bangun malam. Ini tabik tuan-tuan, memang ini Tapi tetapi dia suka mengganggu jirannya. Dengan apa? Pep dengan mulut, dengan bisul, dengan apa kan? Mungkin mengumpet sebagainya kan. Tak senang jiran dengan dia. Mudah. Dia nampak jiran cerita dengan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya finnari," wanita itu
pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ini tuan-tuan satu masalah yang besar. Ada satu cerita dalam kitab Minhajul Abidin, ada sebut seorang ni dia wasiat amanah lah. Kan? Dia nak musafir pergi Mekah. Ditinggalkan dia barang sekali sedang ya kita bagi pinjam letak mana-mana, kita letak dulu kan. Letak manjiran dia. Pinjamkan, dia kata nak pergi haji ni sekian bulan, balik tolong pegang emas dia. Pergilah dia. Selesai semua tu tuan-tuan, tiba-tiba balik meninggal lah. Meninggal si pemegang amanah tadi. Harta jadi pegang tu. Yang amanah ni, pemegang amanah ni tak beritahu jiran dia, tak beritahu anak-anak isteri dia. Datanglah yang tadi musafir tadi balik daripada Mekah, dia kata saya datang nak ambil barang kemas saya. Saya tak tahu, dia kata arwah ni ada. Simpan kat mana? Jadi tanya anak, tak tahu, isteri tahu. Akhirnya ialah barang kemas kan? Dia tanya, pergilah jumpa orang alim di kawasan tu, jumpa syekh. Tuan, saya ada tinggalkan harta saya kepada sepelan-sepelan waktu saya pergi ke Mekah. Semasa sana dia meninggal. Saya jumpa keluarga dia, isteri dia, anak dia tak tahu dia mana simpan. Jadi macam mana cara dia tuan? Saya nak ambil balik barang tu. Kata kata syekh ni, engkau pergi ke Mekah balik semula. Kau pergi Mekah balik. Dan diberitahulah maknanya daripada Mekah pergi ke Telaga Zamzam. Sekarang tak boleh tengok tuan ya, Telaga Zamzam boleh tengok, tapi saya dulu dalam pernah pergi saya tengok Telaga Zamzam. Saya tengok. Jadi kau cakapkan di salam, dia kata Telaga Zamzam tu, Assalamualaikum, sebut nama orang tu, katakan kau simpan kat mana harta den. Nanti dia kata akan keluar suara. Beritahu simpan kat mana. Kalau tak keluar suara, dia kata bermakna almarhum ni tak ada. Dia panggil dua tempat alam barzah, Darun Naim, Darus Sa'ir. Darun Naim ni tempat kampung halaman aman damai. Dia balik, dia masuk ke kampung kubur alam barzah, dibawa ke kampung Darun Naim, tempat yang penuh nikmat. Darus Sa'ir, tempat yang huru-hara. Dia dihantar ke alam kubur alam barzah, maka dia dihantar ke alam yang Darun Sa'ir, tempat yang huru-hara, yang sengsara. Jadi kata syekh ni, kalau kau bagi salam kepada dia, lepas tu kau tanya dia kat mana letak, ada suara keluar. Bermakna kau tahulah dia nanti di mana tempat disimpan tu. Kau simpan kat mana atau den. Ya, itu. Kalau tak ada suara, bermakna kau kena pergi satu tempat. Lagi dia kata, apa satu tempat dia bagi, saya lupa lah kitab tu. Bermakna dia tak ada dekat Darun Naim. Dia ada dekat Darus Sa'ir. Dia pergilah ke Mekah, pergi salam kat Telaga Zamzam, tak jawab. Dia balik. Tuan dia kata, tak ada, saya lagi salam 3 kali. Nak tanya macam mana, tak jawab pun salam. Tu dia kata, engkau kena pergi satu negeri ni, wallahualam, saya tak tahu nama dia, disebut dalam kitab tu. Ada satu telaga, engkau cari telaga tu, dia kata, engkau tanya di telaga tu pula. Kalau dia ada situ, bermakna dia pada Darus Sa'ir lah. Dia akan beritahu lah. Pergi salam, iya jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab, mana keletakan barang kemah aku? Dia kata ni. Kau carilah. Itu dia letakkan, dia kata. Lepas tu si yang bertanya ni dia, kenapa pula kau di sini? Kenapa kau di sini? Dia kata, sedangkan kau seorang yang amanah. Malah dia tahu harta kan? Amanah. Sebab dia kata, saya walaupun amanah, harta engkau aku jaga, tak kurang, satu sen pun aku simpan baik. Ya, dia kata, tetapi dia kata, aku ni. Dia dengan lidah dia, dengan seremara dia memutuskan silaturahim. Dia memutuskan silaturahim. Hubungan dengan seremara dia terputus dengan adik-beradik dia. Sebab dia dulu, dia kata kitab tu, dia kata dia memutuskan hubungan dengan kakak, dengan saudara perempuannya. Mungkin kakak dia, mungkin adik perempuan dia. Makna tuan-tuan, memutus rahim ni cukup besar. Kan? Hingga tak bau syurga. Walaupun yang ni hadis ni kata dia ni kuat puasa, kuat maknanya bangun malam, tetapi dia mengganggu jiran. Maka hiya fin nari, kata Nabi, dia dalam neraka. Sama yang cerita tadi, cerita itu maknanya
cerita yang diceritakan dalam kitab Minhajul Abidin, tetapi ada kaitan-kaitan dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang boleh kita pegang cerita itu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kalau sendiri. Panjang ceritanya ni, kita berhenti dulu. Mudah-mudahan kita akan dapat menjaga hak-hak jiran. Banyak punca tuan kan, kadang hak jiran kita tu itik punya pasal, ayam punya pasal. Macam-macam. Kadang-kadang apa tuan? Oh, saya pernah berlaku ni apa tuan? Saya pergi kahwin, saya pergi dipenuhi kahwin. Saya pergi kahwin tuan. Ramai orang datang makan. Kan? Saya pun tunggulah. Saya kata dia, tak apalah tuan, saya nak tunggu. Sebab yang kahwin tu cikgu saya, perempuan. Yang kahwin tu cikgu saya, dia perempuan, dia kahwin. Jadi saya naklah tengok pengantin datang kan. Dalam itu cara tu pengantin datang 12.30. Dia tunggulah, datang ayah dia. Dia bisikkan, Ustaz, dia kata, minta maaf Ustaz. Ustaz datang sini, saya jauh ni, saya mau makan dia kata. Hari ni memang saya dah ajak orang, dia kata tak ada apa, saya mau makannya. Kahwin tak jadi. Ya kenapa? Sepatutnya pukul 10 tadi, lelaki datang kat nikah. Lelaki datang. Tapi bila dah siap-siap pengantin tu, mak pengantin semua dah siap kereta dah datang dah, hilang pengantin tu. Ayah tak perasan, mak tak perasan. Pengantin dah pakai baju pengantin, hilang. Lepas tu risaulah, kena colek ke apa semua kan. Pada tipu nak ayah itu belum mak. Mak kata, saya tak nak kahwin dengan perempuan ni, kata, saya tak nak kahwin. Tuan-tuan sekalian. Jadi keluarga lelaki ni terhello lah pada keluarga perempuan. Dah pukul 10 patut datang akan nikah, dah pukul 11 tak datang lagi, hello. Dia kata minta maaf ni dia dah, anak saya dah lari dah, tak nak nikah. Dia kenduri dah dia, saya datang itu. Pun berlaku tuan-tuan kan. Itu pun jiran, tuan-tuan sekalian. Tamanlah bukan jiran sebelah rumah. Tak? Taman. Jaga tuan-tuan, kadang itu pun boleh berlaku juga kan. Wallahu a'lam itu. Peristiwa berlaku, saya pergi makannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.